8.50. 8.50. Berapa? 8.45. Apa dia? Ni habis ni. Tak tahu orang azan mesti sama banyak ni, banyak ni. Azan 5 minit. 8.50 ha? Bukan. 8.50 ha, bukan? 8.45. Azan berapa? 50 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita bertemu pada malam ni untuk sambung pengajian kita kitab Idaman Penuntut yang agak lama tertangguh. Boleh tahan lah lama tu, lebih 6 bulan, 6 ataupun 7 bulan, yang mana insyaAllah lepas ni tak tertangguh dah lah. InsyaAllah kita sambung kita Idaman Penuntut. Sebenarnya kita telah sambung pengajian kita Idaman Penuntut di bawah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi ni sebenarnya secara online ada 3-4 kali. Gitulah, daripada kita bahas berkaitan dengan sujud sahwi, muka surat 33 Rumi tu, kemudian masuk 34, kemudian 35, sebenarnya 36, berhenti kat 36, tapi secara online lah. Secara online 1, 2, 3 muka surat, 3 live secara online. Jadi pada bincang-bincang tadi kita nak kena undur jugalah, sebab ada yang online tu dia tak ada. Dia tak ada secara online. Jadi oleh sebab tu kita undur sikit, tak banyak, kita undur sikit. Sepatutnya kita muka surat 36, kita undur muka surat 34. Sebab tak semua orang ikut masa ketika PKP hari tu. Kalau yang Jawi muka surat 69. Siapa ada Jawi lah. Siapa yang Jawi muka surat 69, Rumi muka surat 34. Kita sambung dekat sembahyang sunat tu. Cuma saya baca kena agak laju sikit kot. Agak ringkas sikit lah saya baca. Saya tak detailkan sebab sebenarnya kita dah bahas perkara ni. Jadi buku surat 34 sembahyang sunat. Cuma dalam tulisan Rumi tu sambahyang. Biasalah tu. Sam, SAM kan. Tapi kalau yang Jawi ni elok aje. Jadi ketika menukar bukan bahasa Melayu juga, daripada tulisan Jawi kepada Rumi, bukan pengarang asal. Pengarang asal buat bahasa macam ni, Jawi. Jadi yang merumikan tu orang lain. Jadi kalau salah tu bukan salah pengarang lah, salah yang menjawikan tu. Bukan, yang merumikan. Yang menjawikan tu betul. Sebab kalau tengok sembahyang ni elok semua. Kalau saya tengok banyak kesalahan perkataan, kesalahan ejaan di Rumi. Dan kalau kita tengok juga, sempat saya perhati sebelum datang tadi,
Malah ditulis contohnya kalau muka surat 35 tu, kalau tengok bawah tu, muka surat 35, usalli sunnatus subhi raka'ataini lillahi ta'ala tu kan. Tengok bawah tu kan. Dengan ini dikiaskan sembahyang sunat dahulu daripada asar. Cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini yang eloknya ialah 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Rakaat yang pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca suratul kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Dalam kurungan. Tak boleh sebenarnya tu. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh tulis gitu. Dalam yang Jawi cantik je. Yang Rumi problem. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh apa ni? Kita tak boleh, kita tak dibenarkan untuk menukar ayat Quran ke dalam bahasa selain daripada bahasa asal, iaitu bahasa Arab. Tak boleh. Kalau kita tak hafal sekalipun, jangan tulis. Kalau doa tak apa. Doa, dia tak reti nak doa, nak baca ikut bahasa Arab, dia tulis ikut bahasa Rumi. ALH alhamdulillahi rabbil alamin WASSO wassalatu wassalamu kan. Tak apa, sebab tu doa. Zikir pun tak apa. Zikir pun tak apa. Tapi kalau ayat Quran tak dibenarkan. Kita tak dibenarkan tulis ayat Quran selain daripada bahasa dia, bahasa Arab. Tak boleh. Kalau macam ni kita salah ha? Oh, pengarang kita teruk ha? Karang kitab tapi tak reti. Bukan. Ini yang Rumi dan orang lain tulis. Yang Rumi ni, yang Jawi ni asal. Jadi tak boleh sebenarnya tu. Sebab kita bila baca kan, cuba kita tengok kuliah tu. Nampak tak? Kulya. Kuliah. Sedangkan qaf, bukan kaf. Qaf bunyi lain. Qaf dalam sikit, kaf kat depan. Ayyuhal kafirun. Macam-macam lagi lah. Jika menulis ikut bahasa Rumi, garanti baca salah. Sebab dia tak ada tebal nipis, dia tak ada semua. Malah nak panjang pun payah. Ma'arif sukun macam nak buat? Banyak alamin. Apa? Alamin, M-I-N. Alamin. Macam mana nak bagi panjang kalau tulis ikut bahasa Rumi? Jadi I tu ada kena 4 lah. Alami I4. Ada ke orang buat gitu? Tak ada. Jadi akan garanti salah. Sebab tu tak boleh. Kita tak dibenarkan menulis ayat Quran ke dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Kerana baca garanti salah. Kecuali dia memang dah hafal. Dia baca tu betul lah, yang dia baca tu bukan yang dia tengok Rumi yang dalam kepala dia. Macam kita baca kan, qul ya ayyuhal kafirun. Sebab kita dah hafal, kita baca. Ni bukan baca, tengok aja. Orang yang tak reti langsung salah, dia akan baca salah. Jadi memang tak dibenarkan. Jadi kalau tengok ni salah, sembahyang sunat. Apa meja pun tak reti. Bukan kan. Orang lain yang buat. Orang lain yang Rumi kan. Yang Jawi okey, no problem, tak ada masalah pun. Kitab Jawi saja. Okey. Saya baca agak laju juga untuk permulaan ni kerana kita sebagai ulangan aja. Bagi orang yang masuk hari tu 5 bulan 6 bulan lepas di Masjid Salahuddin punya Facebook, dia dah dengar lah syarahan ni. Lepas tu saya baca agak laju Okey, sembahyang sunat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, muka surat 34 tu 42. 42 tu perkara yang ke-42. Kata pengarang, selain daripada sembahyang fardu yang 5, dalam Islam ada lagi beberapa sembahyang yang disebut sembahyang sunat. Bukan fardu aja ada, sunat pun ada. Buat tambahan atas fardu itu kerana sebaik-baik ibadah badan selepas iman ialah sembahyang. Dalam sembahyang ada 2 jenis, satu sembahyang fardu, satu lagi sembahyang sunat. Kenapa ada sembahyang tambahan ni, yang sunat ni, yang tak wajib buat, yang kita panggil solat tatawwu', solat nafli, solat mandub, solat mustahab. Yang paling terkenal solat sunat. Sama je maknanya tu. Kenapa perlu ada sunat sedangkan solat fardu cukup 5 tu? Kerana solat fardu, solat sunat adalah sebaik-baik ibadah badan. Ibadah badan itu dia tu. Dia ibadah kita ada 2. Satu hati, satu hati tak nampak. Yang kedua badan. Satu lagi pegangan. Itu dia tak panggil ibadah hati, tapi boleh juga panggil ibadah hati sebab tak nampak. Pegangan kita tentang ketuhanan dan kerasulan. Itu satu. Yang kedua, itu ibadah juga. Dengan kita beriktikad, berpegang Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada langsung sifat-sifat kelemahan, maka dapat pahala. Selagi kita pegang itu, selagi itu dapat pahala. Dia panggil ibadah yang tak nampak, ibadah dalam. Ada ibadah dalam juga yang tak nampak juga. Contohnya ikhlas. Ibadah dalam juga, tak nampak juga. Ada satu lagi yang ibadah luar. Itu dia panggil ibadah badan, yang boleh tengok. Ibadah badan ni macam zakat. Tak semestinya ibadah badan buat pakai badan. Buat pakai duit, ambil duit, bagi zakat. Ibadah badan lah tu yang duk bergerak.
Dia panggil ibadah badan. Haji tu lebih-lebih lagi lah, badan saja tu. Tak ada badan macam mana nak buat ibadah haji kan. Termasuk juga solat. Jadi ibadah yang jenis badan, jenis boleh nampak zahir, nombor 1 sembahyang. Tapi dia kata ni selepas iman. Bermakna iman yang sebut tadi tentang ketuhanan dan kerasulan pegangan kita tu nombor 1. Tapi itu bukan ibadah badan, itu ibadah dalam. Jadi ibadah dalamnya, batin, nombor 1 iman. Bincang, faham, belajar berkaitan dengan iman. Apa iman? Percaya pada Allah, belajar tentang ketuhanan, percaya kepada malaikat, belajar tentang malaikat, semualah. Itu nombor 1. Itu nombor 1. Habis itu yang dalam yang tak nampak. Yang ibadah luaran, mana lagi bagus? Zikir ke? Baca Quran ke? Apa lagi? Zakat? Apa-apa semua. Yang nombor 1 adalah solat. Sebab tu solat adalah ibadah yang pertama yang ditanya ketika dalam kubur nanti. Selesai solat, yang lain pun selesai. Cuma kalau dari segi bilangan, dia duduk nombor 2 lah. Nombor 1 akidah tadi, nombor 2 sembahyang. Tapi kalau dikira zahir, dia duduk nombor 1 lah. Dari segi zahir dia duduk nombor 1. Tersebut dalam hadis Bukhari. Sebab tu ada je solat sunat. Sebab apabila solat fardu, itu disebut kat bawah dari syarah awal pula. Tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, ayyul a'mali afdalu faqala as-salatu li waqtiha. Orang bertanya Nabi, apa amal yang lebih afdal? Yang nombor 1 lah, lebih afdal ni amal yang nombor 1. Sabda Nabi, sabdanya sembahyang di dalam waktu. Jangan tunggu habis, sembahyang dalam waktu itu paling afdal. Ini ada beberapa perkara lah. Nabi SAW bila orang tanya dia tak jawab apa yang dia tahu. Ini antara kita boleh belajar dengan Nabi. Apabila orang tanya, dia tak jawab apa yang dia tahu. Maksudnya, aku tahu banyak, aku jawab semua. Tidak. Dia jawab apa yang orang itu perlukan. Itu teknik. Bukannya bila kita terima soalan, kita jawab apa yang kita tahu. Itu yang melek-lek panjang. Apa yang kita tahu, semua kita nak bagi tahu. Sedangkan, yang terbaik adalah, bila orang tu tanya, kita jawab apa yang dia perlukan sahaja. Yang dia tak perlukan, walaupun kita tahu, tak payah cakap. Jadi, ada para sahabat tanya, amalan yang paling afdal. Nabi kata baca Quran. Orang lain pula tanya, apa yang paling afdal? Berbakti pada kedua bapa. Apa yang paling afdal? Perang. Kenapa lain-lain? Kalau kita tengok banyak berbelas-belas hadis yang soalan sama. Ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling afdal? Nabi jawab semua lain-lain. Kenapa? Nabi boleh nampak dia ni malas sikit sembahyang. Sembahyang fardu je, sunat malas. Maka Nabi kata sembahyang sunat paling afdal. Nabi tengok dia ni suka kalau time perang je duk lari, ada je alasan nak jaga mak ayah lah, itulah menega lah, itulah. Nabi kata berperang adalah paling afdal. Kerana itu yang dia perlukan. Maknanya ibadah ni semua afdal, semua baik. Jadi apa sahaja yang dia paling susah, paling malas nak buat, yang itulah afdal bagi dia. Bagi orang lain yang mudah buat, taklah afdal bagi orang. Dia memang suka sembahyang, maka sembahyanglah. Jadi bila kita tanya apa untuk aku yang paling afdal, kita kata baca Quran. Jangan cakap sembahyang. Cakap baca Quran, sebab dia jarang baca Quran. Itulah amalan yang terbaik bagi dia. Bagi orang yang lepas baca Quran, lepas baca Quran, Quran. Orang tanya apa yang terbaik, kita kata duduk majlis ilmu. Tak payahlah cakap baca Quran. Itu teknik Nabi. Betul kalau tengok ni. Apa amal yang paling afdal? Nabi tengok sembahyang dalam waktunya. Kerana orang tu mungkin dia melambat-lambatkan dan sebagainya. Itu jawapan dia. Sembahyang dalam waktu. Jadi kalau sudah fardu sembahyang lebih afdal daripada fardu yang lain, sembahyang duduk nombor 1, tak dapat tiada ni bahasa sekarang, mestilah sunat-sunatnya lebih afdal daripada sunat-sunat lain. Kalaulah dalam kewajipan-kewajipan yang ada, kewajipan sembahyang duduk nombor 1, jadi maknanya sunat-sunat yang ada, sunat sembahyang lah duduk nombor 1. Duduk nombor 1. Bagus juga Kata setengah ulama, puasa afdal. Ada khilaf kat sini. Setengah ulama kata bukan sembahyang nombor 1, sembahyang nombor 2, puasa nombor 1. Setengah ulama kata sembahyang nombor 1, puasa nombor 2. Duduk main 1, 2 tu je. Okay? Kerana hadis kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini hadis ni panjang lagi. Artinya semua amal anak Adam untuknya melainkan puasa, maka ia untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Daripada hadis ni sebagian ulama kata nombor 1 puasa, bukan sembahyang. Sebagian ulama kata tidak, nombor 1 sembahyang, sebab
ibadah yang pertama yang ditanya sembahyang, bukan puasa. Dia ambil hadis satu lagi. Maka ada khilaf di antara puasa dan sembahyang. Nombor satu duduk mana? Tapi macam mana pun duduk main 1 2 juga je. Nak pergi mana sangat? Kalau puasa nombor 1, sembahyang nombor 2. Kalau sembahyang nombor 1, puasa nombor 2. Walau macam mana pun, kedua-dua sembahyang dan puasa ada banyak kelebihan. Janganlah lepaskan masa berlalu dengan tiada direbut peluang yang sangat baik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang menjadi paling afdal kerana sembahyang ni dia dapat sembahyang sunat yang paling afdal. Sunat yang paling afdal sembahyang. Okey. Fardu yang paling afdal sembahyang fardu. Habis kalau yang paling afdal, paling besar pahala adalah sembahyang fardu yang 5 waktu, maknanya sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, witir apa semua, duha semua adalah sunat-sunat yang paling tinggi ya, paling besar. Sebab yang wajib pun sembahyang yang paling besar. Jadi oleh kerana itu dia kata jangan lepaskan peluang. Malah sembahyang sunat 70 rakaat sembahyang sunat dapat ganti satu solat fardu. Yang mana jika sembahyang kita dulu-dulu ada rosak, maka ketika di padang mahsyar nanti malaikat akan cari sembahyang sunat kita 70 untuk ganti satu sembahyang fardu tadi. Sebab satu sembahyang berapa puluh ribu tahun dalam neraka. Katalah ada rosak dulu, kita tak qada. Ataupun ada yang tinggal dengan sengaja, kita lupa nak qada. Tak kisahlah, janji ada tinggal sembahyang fardu yang dulu. Sembahyang sunat dia banyak. Sebenarnya sunat tak boleh lawan fardu. Sunat, fardu. Tapi 70 solat sunat akan diambil oleh malaikat jadi satu fardu. Dapat ganti. Sebab tu banyakkan solat sunat supaya dia dapat ganti jika ada. Tapi kalau kita dah tahu memang ada solat fardu yang tinggal, itu tak boleh. Dulu ada tinggal solat fardu. Banyakkan solat sunat nanti dia ganti. Oh, tak boleh. Kena qada fardu. Sekali je. Qada sekali je untuk yang ditinggalkan. Ini yang tak tahu. Yang tak tahu nanti. Sebab pastinya pastinya perbuatan fardu wajib akan menang bila dia lawan dengan sunat. Kita panggil lawan lah. Sunat tak akan menang lawan dengan wajib. Dari segi pahala juga gitu. Wajib mesti lebih daripada sunat. Cuma adalah beberapa perkara. Ada 2 perkara. Sunat lagi besar pahala daripada wajib. 2. Sunat lagi besar pahala. Yang pertama, bagi salam. Bagi salam sunat, jawab wajib. Bagi salam lagi besar pahala. Jawab wajib, tapi dia kurang sikit berbanding dengan bagi salam. Tu dia kecuali. Yang kedua, orang berhutang dengan kita. Kemudian dah janji tapi tak boleh bayar. Orang tu tak boleh bayar. Kita wajib buat apa? Kita kena buat apa? Dalam Islam, kita wajib tunggu. Habis tu nak buat apa? Nak tumbuk je, kan? Dia hutang kita, janji sekian-sekian tak bayar. Tiba-tiba sampai waktu dia tak boleh bayar, tak ada duit. Dia bukan lagi. Lagi tu memang nak kena lah. Dia bukan lagi. Tak ada duit, nak buat macam mana? Apa yang kita boleh buat? Kita wajib tunggu. Wajib tau. Kita tak kira kau dah janji bayar balik. Tak boleh. Sebab dia tak ada duit nak bayar macam mana? Maka kita wajib tunggu. Tunggu kita tu dapat pahala free. Dengan dia pula tak berdosa yang tak bayar tadi. Dengan syarat dia betul-betul tak ada duit lah. Betul-betul tak ada duit tapi nak bayar tak boleh, duk cari lagi, maka dia tak berdosa walaupun dah janji. Yang menunggu ni wajib tunggu ni. Tak boleh pergi pukul apa, tak boleh. Wajib tunggu. Setiap kali tunggu wajib tunggu. Dapat pahala. Okey, dia wajib kan? Wajib tunggu. Kalau dia buat benda sunat, dapat pahala besar daripada wajib tunggu tadi. Wajib tunggu, dia pun tunggu dapat pahala. Besar pahala tunggu. Sebab dah janji suruh bayar tapi tak bayar. Wajib tunggu, dia tunggu dapat pahala. Apa lagi besar pada pahala wajib tadi? Dia buat yang sunat. Apa dia? Tak apalah, halal lah. Sunat tak wajib. Dah kau hutang kau kena bayar. Tapi tak apalah. Sunat kan? Aku halalkan lah kau tak boleh bayar. Sunat je hukum dia. Tapi pahala lagi besar pada tunggu tadi. Ada 2. Saja saya selit di situ. Jadi walaupun fardu tu secara umum lebih besar pahala daripada sunat,
ada beberapa perkara sunat lagi besar daripada fardu. Ada beberapa perkara je. Adalah sembahyang sunat itu terbahagi kepada dua bahagian. Sembahyang sunat yang tiada sunat dikerjakan dengan berjemaah, sembahyang sunat yang disunatkan dengan berjemaah. Tengok elok-elok ini. Maknanya sembahyang sunat pula, sembahyang fardu tak payah sembang. Memang sunat jemaah. Malah itu mengikut pendapat Imam Rafi'i, iaitu sunat berjemaah. Malah ada mazhab Syafi'i juga mengatakan fardu kifayah berjemaah. Malah ada mazhab Hambali fardu ain jemaah. Apa maksud fardu ain? Siapa tak berjemaah berdosa. Sebaik bukan mazhab Syafi'i. Ada yang ini pendapat minoriti, pendapat yang kecil lah, minoriti pada mazhab Hambali, iaitu syarat sah sembahyang. Dengar azan tak datang masjid sembahyang berjemaah, tak sah sembahyang kat rumah. Mujur lah. Kat mazhab Syafi'i sunat muakkadah, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Dengan khilaf dengan fardu kifayah. Fardu kifayah yang lain buat, kita tak payah. Settle. Yang kita dah buat ni, orang yang tak datang kena terima kasih tau. Dia kena tunduk. Terima kasih, terima kasih. Kalau kita tak buat sembahyang jemaah ni, berdosa satu ayat 15. Yalah, semua. Ada surau tak? Tak ada surau ya. Semua yang sini punya karya, semua berdosa. Yang tak datang tu dia jumpa orang yang selalu duduk sembahyang jemaah, dia kena hormat lebih-lebih lagi. Kalau tengah makan dia kena bayar senyap. Makan free je orang surau masjid. Sepatutnya. Terima kasih. Kalau diorang ni tak ada, semua berdosa. Termasuk orang yang semualah berdosa. Sembahyang kat rumah pun berdosa. Sebab fardu kifayah kan. Fardu kifayah sebahagian buat, yang lain tak berdosa kan. Kalau semua tak buat, kan semua berdosa. Itu Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata tidak, sunat muakkad. Sunat muakkad. Jadi itu sembahyang fardu. Yang dia nak bincang ni bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu dah tahu dah, memang jemaah lah. Ni sembahyang sunat. Sembahyang sunat terbahagi kepada dua. Yang pertama, sembahyang sunat yang tiada sunat dikerjakan dengan berjemaah. Faham betul-betul sembahyang tu jenis sunat dan tak sunat dikerjakan. Tidak sunat. Dia ada beza dengan tidak boleh. Tidak boleh tu maksud tidak sah ataupun haram, berdosa. Ini tidak sunat maksudnya tak dituntut, tak disuruh, dan kalau buat boleh. Itu maksud tidak sunat. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, dengan maksud kalau dia sembahyang seorang dapat 1, kalau berjemaah dapat 27. Itu maksud sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Bila sembahyang sunat tu disunatkan untuk berjemaah, bukan tak boleh buat seorang, boleh, tapi tak dapatlah pahala 27. Kalau buat berjemaah dapat 27. Sembahyang sunat yang tidak sunat dikerjakan dengan berjemaah, dia buat berjemaah tak dapatlah pahala jemaah. Buat seorang dapat 1, buat berjemaah dapat 1. Itu maksud dia. Saya ulang balik. Sembahyang sunat yang tiada sunat dikerjakan berjemaah. Sembahyang tu sembahyang sunat, tapi tak dituntut, tak disunatkan untuk berjemaah. Bukan bermakna tak boleh buat jemaah. Boleh. Kalau buat dapat apa? 1. Kenapa dapat 1? Kan jemaah. Dah tak disuruh, kau buat. Siapa suruh kau buat? Contoh, sembahyang duha. Sembahyang duha tak disuruh, tak dituntut. Dia sebut kat bawah kat bawah. Kerana saya tercepat sebelum baca. Oh, tak ada tulis. Dia kata sini, termasuk dalam bahagian yang pertama, sembahyang sunat mengiringi sembahyang fardu yang 5, iaitu disebut rawatib. Rawatib qabliyah ba'diyah yang kita dah buat. Solat tu solat sunat. Solat sunat ni terbahagi, termasuk dalam bahagian solat sunat yang tidak dituntut berjemaah. Tidak disuruh untuk buat berjemaah. Soalan, boleh tak buat jemaah? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi dapat berapa? 1. Kenapa dapat 1? Dah tak disuruh, siapa suruh buat? Buat juga dapat 1. Jadi duha, witir selain pada bulan Ramadan witir bulan Ramadan dapat 27. Witir selain pada Ramadan 1 dapat. Walaupun buat berjemaah. Hajat semua tidak dituntut untuk berjemaah. Tidak disunatkan untuk jemaah. Tapi kalau buat juga boleh. Nak buat ramai-ramai. Lepas ni buat ba'diyah isyak ramai-ramai. Boleh. Tapi orang ingat sembahyang isyak ke sembahyang apa ni kan. Boleh. Buat berjemaah boleh. Dapat berapa? 1. Baik buat seorang. Cuma kalau orang nak buat jemaah tak boleh kata salah. Biasa duha lah. Bila buat duha ada setengah-setengah orang yang dia agak ni sikit. Oi, duha mana orang buat berjemaah? Mana boleh? Silap. Bukan mana boleh. Tak dituntut berjemaah. Kami nak buat juga. Kalau buat seorang-seorang darat, buat 8 duha.
Dua pun alahai tak berapa nak boleh buat. Kalau berjemaah dia kuat sikit. Itu umat Islam. Umat Islam ni dia kuat bila ramai berjemaah. Dia kuat. Bila seorang dia lembek. Gitu. Dia ada cas. Bila ramai-ramai dia lain macam semangat. Tak percaya tengoklah tarawih nanti. Hari pertama. Garanti sampai keluar. Sebab ramai dia lain. Boleh buat 8, boleh buat 11, boleh buat 20, 23, boleh buat malam. Lepas tu boleh tadarus lagi. Sebab jemaah. Cuba kat rumah, boleh lah buat tarawih? Tak ada makna. Lepas makan buka puasa, duduk saja. Tak boleh buat. 8 pun tak boleh buat. Kat rumah. Kenapa dekat masjid boleh buat? Dia ada cas. Dia cas. Cuma tak tahulah ketika buat jarak ni, cas tu masuk ke tidak. Yang kata cas ni bila rapat-rapat. Bila kita rapat, kaki kena badan kena sikit, dia ada cas. Positif negatif. Dia akan masuk. Kita banyak negatif, dia ni banyak positif. Negatif kita masuk kat dia, positif dia masuk kat kita, jadi balance. Gitu. Sekarang ni buat jarak. Tak tahu lah, tengok lah nanti macam mana, ada cas ke tak ada cas. Ke nak tunggu imam dah nak rukuk dah solat tarawih tu, baru dia bangun. Allahu Akbar, tunggu rukuk, malah baca Fatihah. Masbuk. Kita tengok, kita boleh tengok nanti. Dia memang gitu. Secara berjemaah dia akan kuat. Umat Islam berjemaah dia akan kuat. Seorang dia akan lemah untuk kita ibadah. Jadi solat sunat-sunat yang tidak disunatkan untuk berjemaah ni macam solat taubat, solat nikah. Kan? Solat nikah, solat istikharah ke, tahajud ke, semua tak dituntut untuk berjemaah. Habis kita buat tu, kalau kita nak buat kat rumah tahajud boleh? Seorang-seorang? Memang tak. Pergi masjid, buat jemaah, apa masalah. Cuma tak dapat 27 dapat satu je. Walaupun makmuman lillahi ta'ala dapat satu. Kemudian sunat rawatib ini terbahagi kepada muakkad dan tiada muakkad. Tiada tu ghairu muakkad. Muakkad ni muakkad ni macam ni. Muakkad ni dia macam ni. Dulu saya terjemahkan muakkad ni dituntut, tiada muakkad ni tidak dituntut. Bila kita terjemah dia jadi gitu ghairu muakkad, tidak dituntut. Sebenarnya silap terjemahan tu. Terjemahan yang tepat dia, muakkad ni sangat dituntut. Tiada muakkad ni dituntut. Muakkad sangat dituntut, tiada muakkad dituntut aja. Tak ada sangat. Tak ada sangat. Tu beza dia. Muakkad, solat sunat yang sangat dituntut. Kenapa sangat dituntut? Nabi jarang tinggal. Sebab tu sangat dituntut. Dia sunat tapi Nabi jarang tinggal. Malah ada sahabat kata aku tak pernah tengok pun Nabi tinggal. Mesti akan buat walaupun lambat. Maknanya dia sangat dituntut. Satu lagi yang tiada muakkad, ghair muakkad, dituntut. Kadang-kadang aku pernah tengok Nabi tinggal tapi tak semayang pun. Ada orang nampak gitu. Maka sunat itu dia panggil tiada muakkad. Dituntut tapi tak sangat. Tak sangat. Jadi muakkad ada 2 rakaat dahulu. Dahulu tu sebelum daripada subuh. Maknanya solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat qabliyah subuh. Ada dua rakaat. Tidak ada ba'diyah. Memanglah subuh tak ada ba'diyah. 2 rakaat dahulu daripada zuhur, sebelum zuhur, disebut qabliyah zuhur. 4 dah. Okey. 2 rakaat kemudian selepas daripada zuhur disebut ba'diyah. 6 rakaat dah. 2 rakaat kemudian selepas daripada maghrib. Selepas bukan sebelum, selepas maghrib. 2 lagi disebut ba'diyah. 2. Okey, 8 dah. 2 rakaat kemudian selepas daripada isyak. Bukan sebelum isyak, lepas isyak. Disebut ba'diyah. 2 rakaat jadi 10. 10 rakaat ni, 10 rakaat semua yang disebut tadi lebih afdal, lebih besar pahala daripada tarawih. Kalau bulan Ramadan. Lebih besar pahala. Jauh lebih besar pahala 10 ni berbandingkan tarawih 8. 8 tambah yang semua jadi 11 8 lah kita ni, tarawih 8. Kalau kata saya letaklah untuk bagi faham je ni, bukan pahala betul, nak bagi faham je. Kalau lah 10 ni buat, dapatlah pahala dia 100. Saya letak aja nak bagi faham je, 100. Kalau tak buat 10 ni, buat tarawih aja dapat 20. Besar pahala yang 10 ni. Kita akan nak tarawih. Bukan kata jangan buat. Yang 10 ni, Ramadan ke, tak Ramadan ke, ada tarawih ke, tak ada tarawih ke, memang kena buat. Kena termasuk tuntut sangat. Tarawih tu bila bulan Ramadan. Jadi dengan kita buat 10 ni, dan tiba-tiba masuk bulan Ramadan, buat lagi tarawih, jadi bertambahlah pahala.
Tapi kita pelik. 10 ni tak buat. Tapi buat tarawih. Pelik. Yang mahal tak ambil, yang murah ambil. Tak boleh kata gitu. Mana boleh? Sembahyang semua mahal. Yang sangat mahal tak ambil. Yang mahal betul. Yang mahal tak ambil. Yang sangat mahal tak ambil. Yang mahal je ambil. Betul. Mana boleh kata sembahyang murah? Sembahyang semua mahal. Yang sangat mahal tak nak ambil. Yang mahal ambil, iaitu sembahyang tarawih. Sepatutnya 10 ni jangan tinggal. Tak boleh juga cakap sepatutnya. Kalau sembahyang 10 ni tak sembahyang tarawih pun masih lagi tak rugi sangat. Gitu kot. Sebab tu besar. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan yang sunat jadi fardu kan pahala dia. Tambah lagi. Jadi kadang-kadang kita kena pandai juga prioriti, aulawiyat, keutamaan tu kita kena pandai. Kalau tidak, buat saja ibadah tapi rugi pahala. Bukan rugi pahala, rugi untung. Dia panggil rugi untung. Untung tapi rugi untung. Faham? Kurang untung. Tak best kurang untung. Rugi untung lagi best. Sebab dia pening je. Rugi untung. Sepatutnya dia untung 100. Tiba untung 20. Rugi untung lah dia panggil. Kurang untung boleh lah. Saja je guna istilah. Okey. Sepatutnya gitu. Jadi yang ini muakkad. Sangat dituntut. Ada sahabat tak pernah tengok pun Nabi tinggal. Okey. Tapi dia sunat. Dan ditambah lagi beberapa rakaat sunat witir selepas sembahyang Isyak. Lepas witir juga, bukan. Witir ni pula lebih besar daripada 10 tadi. Witir lebih besar pahala daripada 10. Sebab witir khilaf di antara wajib dengan sunat. Mazhab Hanafi, siapa tak solat witir berdosa. Mazhab Hanafi dia ada 6. Dia bukan 5 waktu, dia 6 waktu. 5 fardu, 1 wajib. Dia beza. Mazhab Hanafi dia beza sikit. Dia ada fardu, dia ada wajib dalam sembahyang. Jadi 5 ni fardu lah. Yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni dia panggil fardu. Witir dia panggil wajib. Kita sunat. Sunat yang sangat dituntut witir. Jadi oleh kerana ada mazhab mengatakan wajib, walaupun mazhab kita kata sunat, automatik solat ni adalah solat sunat ini adalah nombor 1. Ba'diyah, qabliyah yang kita bilang 10 tadi, tak ada ulama pun kata wajib. Seorang pun tak ada kata wajib. Duha, tak ada seorang pun kata wajib. Tak ada. Apalah solat sunat lain semua, tak ada seorang pun kata wajib. Tapi witir ada yang kata wajib. Maka automatik witir tu walaupun bagi kita sunat, dia duduk nombor 1. Pahala yang sangat besar. Hampir-hampir dah nak jadi wajib. Sebab mazhab lain wajib. Witir. Jadi witir lebih besar daripada ba'diyah isyak. Witir lebih besar pada ba'dah isyak. Sama lah juga. Ini jenis orang yang haloba, untuk haloba pahala, makam pahala lah. Makam muqarrabin, makam awliyaullah, dia semayang bukan nak pahala. Dia semayang kerana dia hamba. Kita ni makam pahala kan. Sikit nak pahala lebih, no problem. Makam pahala, makam orang awam. Makam orang awam ni makam pahala. Orang-orang yang satu martabat yang tinggi, dia buat semua ni sebab aku hamba. Bukan sebab apa, aku hamba. Sebab aku hamba aku buat ni. Bukan sebab wajib, bukan tidak, sebab aku hamba. Kita tak. Kita makam jual beli dengan Allah. Jual beli aku buat, aku nak pahala. Tapi tak salah. Makam pedagang. Tapi para awliya Allah, orang-orang muqarrabin, dia martabat dia dengan Allah, martabat hamba dan Tuhannya. Kita sebut je kita hamba Allah tu Tuhan. Tapi kita duk main berdagang lagi. Kenapa sedekah 100? Nak pahala Kalau tak dapat pahala nak sedekah 100? Tak nak. Diorang sedekah 100 sebab aku hamba. Ini bukan aku punya. Allah lalu kat aku aje. Dia gitu lain macam. Kita tak sampai tahap tu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam hati dia tak ada melainkan Allah saja. Jadi makam kita ni makam pahala, berdagang dengan Allah. Jadi yang paling banyak sekali witir pahala. Witir. Yang tiada muakkad pula. Yang tiada muakkad. 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Okey, kita tengok balik Yang muakkad tu nampak tak? Yang nombor 2 tu 2 rakaat dahulu daripada zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Tiba-tiba yang ghair muakkad, yang tiada muakkad, 2 rakaat dahulu daripada zuhur juga. Mana satu ni? Maksudnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat muakkad, sangat dituntut. Sangat dituntut. 2 rakaat lagi kalau tambah dituntut. Tak ada sangat. Jadi sebenarnya 2 4 lah. Okey. Tambah 2 rakaat lagi, atas 2 jadi 4.
2 rakaat kemudian daripada Zuhur. Selepas Zuhur, ba'diyah Zuhur 2 aja. Itu yang sangat dituntut. Tambah lagi 2, dituntut. Tambah lagi 2. Jadi 4 rakaat dahulu sebelum daripada Asar. Sebelum daripada Asar 4 rakaat. 2-2. 2-2. 4 rakaat itu dituntut. Ghairu muakkad, dituntut. Jadi berapa dah tu? 2, 4, 8 dah. 8 dah kat situ. 2 rakaat dahulu sebelum daripada maghrib. 10 dah. 10. Disebut qabliyah khafifah. Ini special. Dalam banyak-banyak qabliyah ba'diyah, qabliyah maghrib lah yang paling special. Dia ada nama khusus. Dia panggil qabliyah khafifah. Khafif tu ringan, nipis, sikit-sikit. Ringan-ringan. Maksudnya dalam sembahyang ada 2 sembahyang ringan yang kena buat ringan-ringan, relax, ringan-ringan. Santai tu tak kena juga, ringan lah. Kalau kita sembahyang yang lain biasa qabliyah ba'diyah 3 minit, dia 2 minit. Gitu. Maksud ringan. 2 sembahyang. Yang pertama sembahyang tahiyatul masjid ketika khatib sedang khutbah. Khatib khutbah masuk ringan seringan-ringannya. Ringan, subhanallah a'la sekali, subhanallah azim sekali, doa iftitah tak payah baca, auzubillah tak payah, bismillah, amin pun tak payah. Nak bagi tu ringan sebab khatib tengah baca khutbah ni. Ringan. Rabbighfirli warhamni tak payah baca rabbighfirli 2 kali aja. Cukup. Jangan rabbighfirli warhamni wajburni. Bukan salah, tak boleh. Memang nama sembahyang tu sembahyang ringan. Dia pergi buat berat apa? Lainlah khatib tak ada, khatib tak baca lagi. Baru azan tu kan. Itu sedap lah sembahyang, lama sembahyang lah. Bacalah penuh-penuh. Ini khatib tengah. Ittaqullah. Kita kena buat seringan mungkin. Yang sunat-sunat langsung jangan buat. Walaupun a'udzubillah sekalipun. Sebab tu orang baca gitu terus sibuk sembahyang. Dah tak lambat. Dah nak telur ayam. Kalau datang time tu telur pun tak ada tu. Telur ayam yang sebelum tu sikit. Datang duduk dalam 2-3 minit. Okey azan. Itu telur ayam. Ini dah ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia masuk. Allahu akbar. Ni gang tak ada telur. Telur pun tak dapat. Siapa faham hadis pasal telur tu. Pasal telur, pasal unta, pasal kambing tu kan. Satu kena ringan seringan-ringannya. Kama sallaita ala Ibrahim tak payah. Apa lagi? Kalau Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli 2 kali. Subhana rabbiyal a'la sekali, subhanallah azim sekali sebab nak dapat tumakninah tu lah. Itulah ringkas sungguh. Satu lagi ni. Satu lagi qabliyah maghrib. Ringan juga. Tu khafifah. 10 tadi. 2 rakaat dahulu daripada Isya. Sebelum Isya disebut qabliyah. Yang tadi 2 rakaat selepas Isya itu muakkad. Yang ni ghairi muakkad. Sebelum Isya dia panggil qabliyah. 2. Dah jadi 12 dah. Okey, solat rawatib pada mereka yang hadir sembahyang Jumaat sama macam rawatib sembahyang Zuhur jelah. Sembahyang Zuhur punya qabliyah samalah dengan qabliyah Jumaat. Mazhab Syafi'i ada, mazhab Hanbali tak ada qabliyah Jumaat tak ada. Mereka tak ada. Mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i dia ada qabliyah Jumaat dia panggil. Kerana kias daripada ada qabliyah Zuhur, qabliyah Jumaat pun ada lah juga. Okey, yang itu sama dengan qabliyah Zuhur lah. Sebenarnya ada 12 je lah semua. 12 tambah 10 tadi yang muakkad. Kan 10 kan? 12 tambah 10 22. 22 rakaat ni pada bulan Ramadan jauh lebih besar daripada tarawih. Jauh lebih besar. 22 tadi. Campur muakkad ghairi muakkad berbanding dengan tarawih. Jauh 22 ni lebih besar daripada 20 rakaat solat tarawih. Jadi saya nak bagi tahu prioriti. Orang yang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tengok pada pahala haloba nak tamak pada pahala, dia akan pilih yang besar-besar. Malah kalau tamak sungguh dia sapu, kecil ke besar semua dia sapu. Tapi kita kena cerdik jangan nak orang lain sembahyang banyak tu juga pahala besar, kita sembahyang banyak tu juga pahala sikit. Kenapa sikit? Kerana kita ambil yang ghair muakkad. Dah. Cuma saya ulang baliklah, ini makam orang awam makam berdagang dengan Allah. Kalau orang tasawuf ada ini kuat-kuat tasawuf marah saya cakap ni. Allah berkira nak ini makam orang awam berdagang dengan Allah. Itulah makam kita. Makam kita bukan makam hamba dan Tuhannya.
Sebut je kat mulut. Maka hamba dan Tuhannya, dia lain macam. Dia lain macam. Segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah. Mesti niat. Usalli azan. Usalli sunat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Boleh? Ada soalan tak? Okey. Jadi kita bentikan tu. Segala sunat rawatib yang ada qabliyah ba'diyah wajib ditentukan qabliyah ni. Allah. La haula. La 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 haula. La ilaha illallah. InsyaAllah kita habiskan solat rawatib qabliyah ba'diyah. Ni senang aja ni. Segala sunat rawatib yang ada qabliyah ba'diyah wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah. Seperti usalli sunat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat qabliyah kerana Allah Ta'ala. Sebab apa wajib kata qabliyatan, wajib niat qabliyah? Sebab solat zuhur ada qabliyah ba'diyah. Bila ada qabliyah ba'diyah kena tentukan qabliyah atau ba'diyah. Tu dia nak bagi tahu. Allahu akbar. Allahu akbar tu takbiratul ihram lah. Dan tengok ni, usalli sunnatuz zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Maka wajib niat ba'diyah. Kalau ba'diyah wajib niat qabliyah kalau qabliyah. Tu je nak beritahu. Okey, wajib niat sebelum zuhur. Kalau sebelum zuhur, wajib niat selepas zuhur. Sembahyang sunat selepas zuhur kalau lepas zuhur. Tu je. Dan disuruh kiaskan dengan solat maghrib, isyak. 3 saja. 3 saja. Hanya 3 sembahyang yang wajib niat qabliyah, ba'diyah. 3 saja. Bukan semua. 3 sembahyang sunat, iaitu sembahyang sunat zuhur, sembahyang sunat maghrib, sembahyang sunat isyak. Bila sebut sembahyang sunat zuhur, makna qabliyah ba'diyah lah. Sembahyang sunat maghrib, qabliyah ba'diyah. Solat sunat isyak, qabliyah ba'diyah. Kena niat, wajib niat. Habis 2 lagi tak wajib ke? Tak wajib. Apa lagi 2 sembahyang? Asar dengan subuh. 2. Tak wajib niat qabliyah ba'diyah. Sebab apa agak-agak? Sebab dia mana ada ba'diyah. Buat apa nak niat qabliyah? Tu je, dia nak bagi faham situ.
Sunat rawatib yang tiada ba'diyah tidak wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah. Seperti usalli sunnatul subhi raka'atain lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat subuh, cukup. Sahaja aku solat sunat subuh. Qabliyah ke ba'diyah? Tak payah. Sebab dia tak ada ba'diyah. Cantik ya kitab ni. Macam dia kata, dan kiaskanlah sembahyang sunat dahulu daripada asar. Sebelum asar tu bersama. Sahaja aku solat sunat asar, cukup. Tapi kalau nak niat qabliyah asar pun boleh. Cuma tak wajib niat qabliyah. Sebab dia tak ada ba'diyah. Dia memang satu je, qabliyah je. Ya. Itu yang kata 4 rakaat tu. Okey. Solat asar kan. Dia tu satu salam tu. Okey, boleh? Boleh. Sekejap lagi. Sekejap lagi nak jawab. Sekejap lagi. Sama ada nak buat dua-dua atau buat 4. Ataupun boleh buat macam mana. Kalau nak buat dua-dua, ada tahiyat awal ke tak ke macam mana kan. Okey. Sekejap lagi. Sikit lagi. Sebenarnya ada kat bawah tu. Sebenarnya kat bawah tu ada. Saya malas cakap, tapi cakap juga. Kalau jawab nanti kan baca kemudian. Jawapan dekat bawah tu. Biasalah orang ada pick up. Pick up laju ke depan. Bawah tu ada. Okey. Ingat malah nak cakap juga. Cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini yang eloknya, tu jawapannya lah. Yang eloknya ialah 2 rakaat, 1 takbir dan 1 salam. Maksudnya kalau kata 4 tadi, 2-2 itu yang elok. Bukan mesti, bukan. Yang elok, yang afdal, yang terbaik, iaitu 2-2. 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. 2-2 lah. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan suratul Kafirun. Ini pun samalah, sunat. Suratul Kafirun tu kan sunat. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Okey, sunat. Kalau tak baca Fatihah saja pun okey kan. Boleh juga dicantumkan sekali sunat muakkad dengan yang tiada muakkad 4 rakaat. Boleh gabung. Tu jawapan dia. Tapi dia bukan yang paling besar lah. Dia duduk nombor 2 lah. Boleh tu boleh. Ada pahalanya besar juga. Cuma kalau buat asing-asing dia lagi besar. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Lagi banyak perbuatan lagi besar pahala. Kalau buat 2-2, ada berapa kali takbiratul ihram? Kalau buat 2-2, 2 kali Kalau buat 4 direct kan sekali. Kan lebih takbiratul ihram tu. Takbiratul ihram pahala besar. Berapa kali salam ada kalau buat 2-2? 2 kali salam ataupun 4 kali lah, salam kiri kanan. Kalau buat 4 direct, sekali tu je. Jadi lebih banyak perbuatan. Berapa banyak tahiyat akhir kalau buat 2-2? 2 kali. Kalau buat 4, 1 je tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu pahala besar. Tahiyat awal kecil sikit. Kan? Jadi lagi banyak perbuatan lagi besar pahala. Jadi buat 2-2 lagi besar daripada buat 4 direct. Tapi okey juga. Bukan kata tak okey. Boleh juga dicantumkan sekali sunat yang muakkad dengan yang tiada muakkad tadi. Boleh gabung jadi 4 rakaat dengan 1 takbir dan 1 salam. Boleh. Dengan 1 tasyahud pun boleh. Maksudnya 4 tahiyat akhir. Boleh. 4 direct tahiyat akhir. Boleh. Atau 2 tasyahud. Macam sembahyang asar, macam sembahyang isyak tu lah. Macam tu. Ada tasyahud tu tahiyat akhir 2. 2 tahiyat akhir. Lepas tu 2 lagi tahiyat. 2 tahiyat awal. Lepas tu 2 lagi tahiyat akhir. Boleh. Buat 4 direct. Boleh. Yang terbaik 2-2. Lafaznya demikian. Usalli sunnatul zuhri 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat qabliyah lillahi ta'ala. Kalau nak buat direct, settle. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca Fatihah. Ni sahaja nak bagi yang sunat. Kita tak baca kot. Sebenarnya sunat pun dah mujur dah. Tahulah, tapi ada orang amal bagus ni amal ni. Rakaat pertama Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Okey. Rakaat kedua Fatihah. Pada rakaat ketiga tu, jika berkehendak bolehlah berduduk membaca bukan. Pada rakaat kedua jika berkehendak bolehlah duduk membaca tasyahud macam tahiyat awal. Macam nak buat 4 tadi ada tahiyat awal boleh. Okey, cuma bila buat tahiyat awal, selepas tahiyat awal tak ada surah dah. Jadi pilih. Tahiyat awal tu sunat aba'ad, pahala besar. Yang nak buat 4 direct ni. Kalau buat 2-2 tak timbul isu lah. Senang. Kalau nak buat 4, dia boleh dibenarkan buat tahiyat awal. Tahiyat awal tu sunat aba'ad, pahala besar. Sunat aba'ad. Tapi lepas sunat aba'ad tak ada surah dah. 2 rakaat lagi. Kalau dia buat 4 direct, rakaat ketiga, rakaat keempat, boleh baca surah, pahala juga. Nak mana? Pilih lah. Nak pahala tahiyat awal ataupun nak pahala surah. Dapat 2 masing-masing. Janji buat lah. Ceritakan main tak buat.
Tak guna kak. Rakaat ketiga, jika berkehendak bolehlah baca Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian sujud, kemudian bangun. Rakaat keempat baca Fatihah jika berkehendak. Rakaat keempat baca Fatihah. Jika berkehendak boleh baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 4 tadi. Kalau nak buat tak ada tahiyat awal, Qul ya, Qul hu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau nak buat, jika berkehendak, dia kata kat situ. Kemudian tasyahud akhir, tahiyat akhir dan salam. Jika tiada berkehendak membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat pun boleh juga. Boleh je. Tinggal Fatihah saja seperti sembahyang Zuhur. Kaedahnya buat tahiyat awal. Demikian juga pada sunat ba'diyah. Ba'diyah pun boleh dilakukan seperti qabliyah, sama je. Lafaznya usalli sunnatul zuhri arba'a raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Kan zuhur tadi boleh 2-2 ataupun 4 direct. Sama. Lepas itu kerjakanlah keempat-empat rakaat itu sama macam qabliyah tadi, sama. Cuma boleh buat zuhur. Asar boleh juga. Asar 4, 2-2 atau 4 direct kalau nak buat. Asar kan 4 rakaat. Sunat je. Kalau maghrib tak ada, qabliyah tak ada, ba'diyah pun tak ada, asar, isyak pun tak ada, subuh pun tak ada, zuhur je lah. Zuhur je. Boleh zuhur dengan qabliyah asar. Ada. Zuhur qabliyah, zuhur ba'diyah, qabliyah asar. 4 tu boleh buat cara ni. Yang ini yang rare sikit. Kita tengok sempat nak terang dalam 7 minit. Boleh juga keempat-empat qabliyah itu dicantumkan dengan keempat-empat ba'diyah. Sudah. Jadi 8 rakaat direct. Dan ikut kitab, baca kitab dan tengok pelik. 8 rakaat tu. Qabliyah kan 4, 2-2. Kan kita buat 4 direct pun tak apalah. 4, ba'diyah kan 4. Jadi boleh gabung. Jadi 8. Macam mana tu? Okey. Selepas mengerjakan sembahyang fardu, bukan sebelum, kena buat selepas. Dengan 1 takbir, 1 salam. 8 direct. Lafaznya usalli sunnatul zuhri 8 raka'atinil qabliyatal ba'diyatal lillahi ta'ala. Allah, payah dia punya niat. Rasanya kalau bahasa Melayu sahaja aku solat sunat zuhur qabliyah dengan ba'diyah 8 rakaat. 8. Okey? Sahaja aku sembahyang sunat zuhur 8 rakaat qabliyah ba'diyah kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar, lepas takbir baca Fatihah dan sebarang surah. Samalah, ikutlah surah tadi pun boleh ikut turutan surah tadi, bagus. Rukuk, sujud, buat begitu hingga habis 8 rakaat. Kemudian tasyahud terus salam. Maknanya 8 rakaat 1 salam boleh, 8 rakaat 1 tahiyat boleh, 8 rakaat 2 tahiyat boleh, 8 rakaat 3 tahiyat tak boleh. Mana ada 8 rakaat 3 tahiyat? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Mana ada? 8 rakaat 1 tahiyat boleh, 8 direct terus tahiyat. 8 rakaat 2 tahiyat boleh. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal tu buat yang ke-6. 2 sebelum lah. Kan 2 sebelum. Sama juga lepas 6 rakaat boleh baca surah. 6. Sebab lepas tahiyat awal baru tak ada surah. Jadi 6 tu boleh surah. Atau buat 8. 8 direct, tak ada tahiyat awal. 8 boleh baca surah. No problem. Soalan ni, sini yang saya nak terang lebih kurang 5 minit ni. Boleh ke qabliyah sembahyang ba'diyah? Tu dia punya. Sebab dia kata gabung. Bila gabung, katalah sembahyang zuhur qabliyah, sembahyang lepas kita sembahyang zuhur. Boleh? Sebab nama qabliyah ni masuk sebelum. Ba'diyah tu masuk selepas. Boleh ke sembahyang sebelum zuhur, sembahyang sunat sebelum zuhur qabliyah buat lepas ba'diyah? Boleh ke? Boleh. Jadi qada ke? Tak. Jadi adaan tunai. Sebab tu dia kata boleh. Gini, pada mazhab Syafi'i dia tak sama dengan mazhab Hanbali. Kita banyak guna mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i dia gini. Kita sunat, kita ambil sunat subuh. Kita ambil subuh dulu. Qabliyah subuh. Bermula boleh qabliyah subuh. Bermula masuk waktu subuh. Kan? Tak masuk waktu subuh nak qabliyah macam mana? Okey. Bermula masuk waktu subuh, maka bolehlah sembahyang sunat subuh, sunat qabliyah subuh. Boleh lah. Okey. Bilakah habis dah tak boleh dah qabliyah subuh? Bila? Habis subuh, syuruk. Tu 7.18, 7.13, 7 berapa tu? 7.18. Makna walaupun lepas main subuh. Walaupun lepas main subuh, boleh buat qabliyah? Boleh. Cuma pelik. Bukan pelik. Nama qabliyah.
Sembahyang apa ni? Sembahyang sunat sebelum subuh. Tapi engkau sembahyang lepas subuh. Tak apa. Boleh. Dia tak makruh, malah selepas subuh kan haram sembahyang. Tak haram. Sebab bermula boleh qabliyah subuh bila masuk subuh. Habis qabliyah subuh bukan sembahyang subuh. Bukan. Habis qabliyah subuh apabila habis subuh. Okey, habis subuh. Saya nak laju-laju ni. Kalau Zuhur yang kita bincang 8 rakaat ni. Macam mana? Bermula qabliyah Zuhur bila masuk Zuhur. Okey, memanglah tak masuk Zuhur macam mana nak qabliyah Zuhur? Okey, terima. Bilakah habis tak boleh dah qabliyah Zuhur? Adakah dengan sembahyang Zuhur dah tak boleh buat qabliyah? Tidak. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tak boleh buat qabliyah bila masuk asar, baru tak boleh. Kalau dah sembahyang Zuhur pun boleh sembahyang qabliyah lepas Zuhur. Tapi nama ni niat qabliyah. Okey. Ba'diyah pula, ba'diyah Zuhur. Bermula ba'diyah Zuhur, adakah masuk waktu Zuhur? Tidak. Masuk waktu Zuhur boleh ba'diyah? Tak boleh. Bila bermula bolehnya ba'diyah Zuhur? Bila selepas sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur, bermulalah boleh sembahyang ba'diyah Zuhur. Bila tamat dia? Bila masuk asar. Maknanya qabliyah dengan ba'diyah mula lain-lain, tamat sama. Mula qabliyah bila masuk Zuhur. Mula ba'diyah setelah sembahyang Zuhur. Maknanya mula lain-lain, tapi tamat dia sama, iaitu masuk asar. Habis Zuhur baru tak boleh dah qabliyah, baru tak boleh dah ba'diyah. Itu mazhab Syafi'i. Macam tu juga asar. Asar, qabliyah asar bermula boleh qabliyah asar bila dah masuk asar. Baru boleh qabliyah. Bilakah habis dah tak boleh qabliyah dah? Adakah setelah sembahyang asar dah tak boleh dah qabliyah? Tidak. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i lepas sembahyang asar pun boleh buat qabliyah. Bila habis qabliyah? Bila masuk maghrib. Macam tu juga maghrib. Maghrib bermula qabliyah maghrib apabila masuk maghrib. Bilakah habis dah tak boleh dah qabliyah maghrib? Bila dah masuk isyak. Bilakah boleh ba'diyah maghrib? Apabila setelah sembahyang maghrib. Baru boleh ba'diyah yang kita selalu buat. Bilakah habis waktunya? Bila masuk isyak. Maknanya maghrib mula lain-lain, tamat sama. Macam tu juga isyak. Isyak bermula qabliyah isyak bila masuk isyak. Bila habis qabliyah isyak? Bila masuk subuh. Bila boleh ba'diyah isyak? Bila dah sembahyang isyak. Baru boleh ba'diyah dah sembahyang isyak. Bila habis dia? Subuh juga. Gitu. Dia gitu. Boleh tak? Kelaju sangat. Saya nak habis 8.50 lagi 9 minit. Betul laju-laju. Kalau habis pukul 9 saya slow-slow. Jadi sebab itulah dalam kitab kita kata boleh buat 8, bukan qada, bukan apa. Qabliyah dan ba'diyah boleh buat 8 selepas Zuhur. Tak jadi qada, tak jadi apa, boleh, no problem. Cuma kalau qabliyah buat sebelum, dapat pahala. Saya letak juga markah ni, saya saja nak bagi faham je. 100 pahala sembahyang sunat tu. Kalau buat lepas sembahyang Zuhur, dapatlah 90. Sebab dia buat selepas kan. Kuranglah sikit. Gitulah. Kalau qabliyah dapat full mark. Qabliyah buat lepas sembahyang, boleh kurang sikit. Sikit pun 10 gitu je. Itu pun saya letak je markah tu. Jangan reka pula. Tak memang reka pun. Nak bagi faham. Kurang sikit saja. Tapi boleh. Jadi pernah tengok tak lepas orang sembahyang subuh dia sembahyang sunat? Lepas sembahyang subuh haram sembahyang sunat. Dia solat qabliyah subuh. Sebab tadi tak sempat ke apa ke, sengaja ke tak kisah. Sengaja ke tak sengaja ke tak kisah. Dia sembahyang qabliyah subuh. So qabliyah subuh apa pukul 6.45. Lepas dia sembahyang subuh. Itu ba'diyah subuh. Tak qabliyah subuh. Tapi buat lepas. Lepas asar dia sembahyang sunat. Dia sembahyang apa lepas sembahyang asar? Haram sembahyang mana boleh. Dia sembahyang qabliyah asar. Sembahyang qabliyah asar apa lepas dia sembahyang asar? Memang boleh. Boleh. No problem. Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat solat sunat witir. Tu dia punya station dia. Muka surat 36 solat sunat witir. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.